ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله، وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kita Matan Al-Ajrumiyah. Mana insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi, iaitu pada muka surat 21. Bawah sekali iaitu contoh bagi amsah. Iaitu contoh bagi amsah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik. Kata musannif wa amsah. Baik. Jadi apa kita bicara masalah ni? Jadi minggu lepas kita sebenarnya dah masuk bab amil yang masuk di atas mubtada' dan khabar. Jadi kita ulang sekali lalu. Jadi bab kita belajar ni bab pada menyatakan segala amil yang masuk di atas mubtada' khabar. Apabila amil itu masuk di atas mubtada' khabar, maka dia mengubahkan maka dia mengubahkan mubtada' dan khabar, dan dia mengubahkan hukum bagi mubtada' dan khabar tadi. Jadi asal hukum mubtada' khabar itu ialah hukumnya rafa'. Mubtada' pun rafa', khabar pun rafa'. Kalau mubtada' dia rafa' dengan sebab dia sunyi daripada amil lafziyah. Kita belajar dulu ni Kalau khabar dia rafa' dengan sebab disandarkan kepada mubtada'. Maka apabila amil itu dia masuk pada mubtada' dan khabar, maka dia mengubahkan mubtada' dan khabar tadi dan mengubahkan juga hukum bagi mubtada' dan khabar. Maka di situlah hukumnya berbeza. Kemudian amil yang masuk di atas mubtada' khabar tu dia ada 3 perkara. Dia ada 3. Yang pertama kita panggil kana wa akhwatuha. Jadi kana wa akhwatuha hukumnya merafa' isim menasab khabar. Kita belajar merafa' isim menasab khabar. Seperti kita kata kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Maka Zaidun kana tu dikatakan amil yang masuk di atas mubtada' khabar. Maka apabila amil yang masuk di atas mubtada' khabar, kana tu dikatakan amil. Dia panggil awamil nasikh ataupun
amil nasikhah ataupun kemudian nawasikh. Maksudnya dia membuangkan, dia mengubahkan hukum bagi mubtada khabar tadi. Ha. Bila dia masuk kana tu, maka Zaidun tadi dia tak panggil mubtada, dia panggil isim bagi kana. Zaidun tadi dia tak panggil, kita ulang sekali lalu Maka bila sebut kana Zaidun qa'iman, Zaidun tu dikatakan dia tak panggil mubtada, dia panggil isim bagi kana. Nama dia, istilah dia nama panggil isim bagi kana. Tu kita dah tulis dulu minggu lepas. 2 minggu lepas tulis dah. Kemudian qa'iman kita panggil khabar bagi kana. Kita tak nak semata-mata jadi khabar, tidak. Kita panggil dia tu khabar bagi kana. Tu dia Kita panggil khabar bagi kana. Begitu jugalah akhwat dia, iaitu saudara bagi kana juga. Akan datang tebal amsa, asbaha dan sebagainya. Kemudian yang kedua, inna wa akhwatuha. Dia akan datang tebal lain inna wa akhwatuha ni. Dia tak masuk lagi. Jadi akan datang inna wa akhwatuha ni, kita kata dia tu menasab isim dan merofok khabar. Kalau kana dia lain, dia merofok isim, menasab khabar. Ni dia terbalik, dia tukar. Kalau inna, kalau masuk amil inna, kita panggil inna tu amil lah ataupun nawa an-nasikh. Maka apabila kita masuk inna, maka kita kata inna Zaidan qa'imun. Contoh. Jadi Zaidan tu dikatakan isim bagi kana. Isim bagi inna. Maka isim bagi inna tu dia panggil nasab. Kita kata dia nasab. Kemudian qa'imun kita panggil khabar bagi inna. Itu dia Kita panggil khabar bagi inna. Satu ulang sekali lalu. Kemudian yang ketiga, apa? Kita panggil zanna wa akhawatuha. Bila zanna wa akhawatuha, dalam setengah nuskhah dikatakan zonantu. Jadi zanna wa akhawatuha ni apa dia? Dia tu menasabkan, dia tak ada rafah dia menasabkan dua maf'ul. Dia tak ada rafah, dia turun nasab. Itu akan datang kita bahas lah. Kita bahas. Contohnya zanantu Zaidan qa'iman. Sangka aku akan Zaid itu berdiri. Kita terjemah akan sebagai maf'ul Haji Zaman. Lepas tu dalam kitab Jawi terjemah akan tu sebab apa? Dia ada dua. Sama ada dia tu jadi maf'ulun bih ataupun maf'ul mutlak. Tapi kebanyakan maf'ulun bih. Kalau akan. Tapi kalau akan sebagai, itu kalau dalam kitab Jawi dia tulis akan sebagai, itu dipanggil terjemahan daripada maf'ul mutlak. Tapi tak masuk lagi bab tu. Tapi nak cerita tu dalam kitab Jawi. Kalau terjemah akan tu, kebanyakan kalau terjemah akan saja, itu jadi maf'ul mutlak. Nanti kita bahas lah maf'ul mutlak tu apa. Cuma nak beri nampak dulu. Baik, tengok. Okey. Itu sebentar lalu. Baik, kita tengok kitab kita. Qala al-musannif rahimahullah. فَأَمَّا كَانَ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّهَا تَرْفَعُ الِّسْمَ وَتَنْسِبُ الْخَبَرَ. Ini dia bahas dah hukum. Ini dia dah bahas hukum.
Baik. Kita kata ha, ada pun bermula isim itu. Ada pun bermula kana wa akhwatuha tu. Tarfa'ul lisma marafa'la ia akan isim. Marafa'la ia kana wa akhwatuha tadi akan isim. Masa marafa' akan isim macam mana? Kita kata kana Zaidun qa'iman. Maka Zaidun tu kita kata kana tadi tu dia merofokkan akan isim. Apa merofokkan isim? Kana Zaidun. Zaidun tu panggil rofok. Maka isim tu dirofokkan. Ah, isim tu dirofokkan. Kemudian watan sibul khabara. Dan menasablah ia kana wa akhwatuha akan khabar. Menasablah ia akan khabar. Terbaik. Wahia dan bermula ia kana ini dia nak cerita pula. Apa dia? Kana tu. Wahia bermula ia kana wa akhwatuha tu. Bermula ia amil kana wa akhwatuha, apa dia amil dia? Apa amil bagi kana wa akhwatuha? Yang pertama ialah kana, diri kana tu sendiri dipanggil amil kana wa akhwatuha tu. Diri kana sendiri. Kena pada diri kana sendiri tu. Itu yang pertama. Diri kana sendiri tu dia panggil yang pertamanya, diri kana sendiri kita panggil amil dia. Yang kedua, kana tu kita dah bahas dah minggu lepas. Amsa. Amsa ni dia terjemah sama, jangan terjemah berpetang-petang Zaid itu yang kaya. Ialah yang kaya tak kena. Asal masuk asal amsa ni, jangan sama amsa ni berpetang-petang. Tapi bukan masuk berpetang-petang itu, tidak. Dia masuk jadi juga. Kalau amsa yang berpetang-petang tu, kalau dia tak berhajat kepada hukum dia merafa' isim nasab khabar, itu baru kita panggil amsa tu dia bukan amil bagi kana, bukan saudara bagi kana. Tengok contoh tu apa? Contoh. Ni kan contoh. Amsa. Amsa. Apa? Zaidun. Dia kalau terjemah dua pun boleh tengok maksud. Amsa Zaidun ghaniyan. Allah. Salah tekan. Amsa Zaidun ghaniyan. Cuba tengok terjemah betul tak? Amsal berpetang-petang. Tapi kalau dulu saya mengaji tu, dia kata sebab dia ni akhwat bagi kana, kita terjemah jadi juga. Tapi kena tengok ayat. Kalau kita kata berpetang-petanglah Zaid itu
yang kaya ia Zaid. Dia tengok maksud, kena tak terjemah gitu. Dia kata, jadilah Zaid itu seorang yang kaya. Tu tak apa. Lepas tu kita tengok ayat dulu. Jadi terjemah sini macam mana terjemah? Amsa, jadilah Zaid itu seorang atau seorang yang kaya. Jadi amsa ni, kalau kita jumpa kat dalam Quran ke apa, kalau ada dia dua patah macam ni, dia tu merafa' isim dan menasab khabar. Ni Zaidun ni panggil apa? Dia panggil isim bagi amsa. Waniyan khabar bagi amsa. Dia jangan khabar kana lain. Tadi kana. Khabar bagi amsa. Tu. Kita i'rab kan, Zaidun tu isim bagi amsa, isi amsa lah kita panggil. Waniyan khabar bagi amsa. Khabar bagi amsa. Tu. Jadi amsa, diri amsa tu nak panggil apa? Ha. Kalau kana belum ni, baik. Kana kena i'rab, dia kena ada i'rab tu sebenarnya. Ha? Kita tak sebut lagi ya. Tak apa. Ini kita sebut. Sebelum ni saya lupa nak sebut. Diri amsa ni nak panggil apa? Nak i'rab apa nama dia? Ni saya lupa nak i'rab. Tapi samalah. Dia panggil fi'lun madin naqisun. Tengok. Sama juga dengan kana dulu kan. Tulis siap-siap. Saya tak bagi lagi ni. Kena bagi dah. Belum Ustaz. Okey. Fi'lun madin naqisun. Baik, kenapa kita panggil fi'il madin naqis? Ni tahu. Saya lupa nak bahan. Jadi kalau main teringat tu ingatlah. Minggu lepas tak teringat. Kana. Tapi samalah. Kana yang dulu pun kena tulis siap-siap Fi'lun madin naqis. Fi'il madi jangan terjemah bulat-bulat. Dia tak cakap fi'il madi yang kurang. Bukan, naqis tu kurang. Tapi bukan itu nak. Tapi boleh juga kita cakap kurang apa. Tengok saya bahas. Bila sebut fi'lun madin naqis, ni kena sebut habis. Ya nanti ya. Baik, nanti sekejap lagi. Kita bahas dulu fi'il madi naqis. Kenapa dikatakan fi'il madi naqis? Fi'il sebab apa? Amsa tu fi'il madi. Amsa tu kalau kita belajar dia fi'il madi. Tengok. Dia bukan isim. Amsa tu fi'il. Tapi dia fi'il tapi dia merupakan isim. Kenapa cakap merupakan isim? Sebab kenapa kita kata amsa tu dia isim bagi amsa? Itu dia punya istilah. Baik, kenapa amsa dipanggilkan fi'lun madin naqis? Dia fi'il madin naqis, rupa dia rupa fi'il. Tapi dia merofakkan isim. Ibarat dia, rupa dia tu, gambaran dia amsa tu fi'il. Tapi makna dia bukan fi'il. Sebab makna dia merofakkan isim. Sebab Zaidun tu dikatakan isim bagi amsa. Orang tanya, amsa tu isim? Tidak. Amsa tu fi'il madhi naqis. Kenapa panggil naqis? Ni kita nak urai. Isu.
Baik. Kenapa dia panggil fi'lun madin nakis? Itu persoalan kita. Sebab dia panggil fi'lun madin nakis ni, nakis tu, sebab dia kurang. Kenapa dia panggil kurang? Kerana dikatakan dia tu berhajat kepada isim dan berhajat kepada khabar. Sebab fi'il madhi nakis, ni kena urai ni. Oh, saya tak urai bawah ni ya. Okey, saya akan tulis dulu. Okey, dah habis tulis ya, fi'il madhi nakis. Okey, saya nak padam. Saya padam Kita bahas dulu, kenapa panggil fi'il madhi nakis? Ataupun kita panggil al-af'alun nakisah. Sebaik ada, saya lupa nak bahas. Ada. Okey, ni kaedah dia. Dia panggil fi'lun madhi nakis. Ataupun kita panggil al-af'alu nakisah. Fi'il madhi nakis. Sebab apa? Li'anna fi'lun madhi nakis. Ataupun saya tulis karangan senang. Nanti tolong terjemah saya ulang balik. Wasumiyat sumiyat kita ambil jamak semua sebab dia semua panggil fi'il madhi. Amsa, asbah tu semangat fi'il madhi nakis semua tu. Kita kena sumiyat nanti sekejap karang ayat. Al-af'alu af'alu nakisatan. Sumiyat al-af'alu nakisatan dipenamakan akan fi'il itu ialah nakis. Nakis ni asal kurang maksudnya. Tapi kita tak mau terjemah. Kalau terjemah nanti kita salah faham. Dinamakan fi'il itu nakis. Fi'il apa? Asbaha, amsa, kana. Itu semua fi'il. Kenapa dia panggil nakis? Li'annaha, tulis. Li'annaha la taktafi taktaf. La taktafi bil marfu'. La taktafi bil marfu'. Betul. Bina kitab. Bal la yatimu makna ha. Bal la yatimu maknaha.
bal la yatimu ma'naha illa bil mansub. Okey, habis. Jadi saya tolong terjemahkan Saya ambil dalam kitab. Yang depan tu saya ubah sikit ayatnya. Illa bil mansub. Okey. Summiyat al-af'al. Nak sebenarnya saya terlangkah. Terlangkah macam mana? Kita tak ada hurai. Kita terjemah. Kita terus terjemah. Kana tu. Kana Zaidu apa? Kana Zaidu qa'iman. Minggu lepas. Kita hanya i'rab Zaidu tu isim kana. Apa tu? Qa'iman tu khabar kana. Tapi kita tak bahas. Kana tu kenapa? Apa tu kana? Kita tak i'rab. Kita tak bahas. Kana tu. Memang ada setengah orang tak bahas. Tapi saya dah beritahu kita mengaji majmu'ah ni saya kena hurai semua. Rugi pula Okey, baik. Kenapa dia namakan kana? Cuba tengok dalam kitab kita Cuba tengok muka surat 21 bawah sekali tengok Wa hiya kana wa amsa wa asbaha. Lepas tu muka surat 22. Wa adha wa zalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Wa ma dama je. Tasarrafa tu tak ada. Kenapa dia panggil fi'il madhi naqis? Ni ilat dia, ini sebab dia. Jarang kalau kita mengaji bahasa Arab, jarang orang nak urai benda ni, tapi saya kena urai jugalah. Takut ada orang tanya. Baik, daripada kana amsa semua tu, kenapa semua tu semua fi'il fi'il madhi semua tu. Kana amsa asbaha wa adha. Itu dia katakan semua fi'il madhi. Kana adalah, semua terjemah adalah. Amsa berpetang-petang, asbah berpagi-pagi. Tapi itu makna asal lah. Okey. Summiyat al-af'alu. Dinamakan akan fi'il-fi'il itu. Apa fi'il itu? Dia tulislah. Iaitu kana, amsa, kana, amsa, asbah, adha tu. Sampai habis lah. Tak akan tulis pun tak apa. Bagi tahu je fi'il tu apa. Kana, asbaha, amsa tu. Dinamakan fi'il-fi'il itu, dinamakan akan fi'il-fi'il itu nama apa? Nakisah. Nama fi'il nakis. Kita jangan terjemah kurang Dinamakan akan fi'il itu fi'il kurang, jangan. Tak kena cara. Dia benda istilah tak boleh kita terjemah. Cuma kita beri faham je. Kenapa fi'il-fi'il itu nama nakis? Sebab apa dipenamakan fi'il-fi'il itu dipanggil fi'il nakis? Sebab apa? Li'annaha, kerana sesungguhnya ha tu rujuk pada af'al. Ajarana. Ha tu rujuk pada al-af'al. Tu. Saya anda calik satu. Ha tu rujuk pada al-af'al. Kerana sesungguhnya al-fi'il itu, kerana sesungguhnya fi'il itu la taktafi bil marfu'i, tidak mencukupi. Saya terjemah. Ataupun tidak memadai. Mencukupi boleh, tidak memadai pun boleh. Quran ada. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billah. Memadailah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itulah sebagai wakil. Nampak tak? Kan ada kafa-kafa tu kan?
Wa kafa billahi wakila. Betul? Kafa tu apa? Memadai. Kalau la taktafi, tidak memadailah dengan marfu'. Tidak memadailah ia. Kena ada ia tu. Tidak memadailah ia fi'il itu. Tambah sikit. Tidak memadailah ia fi'il itu bil marfu'i dengan dirofokkan. Rofok tu lah bagi depan tu. Tanwin pun tak kisah. Tidak memadailah fi'il itu dengan dirofokkan. Jadi kana amsa asbah tu tak memadai kita nak bahajat pada isim saja, tidak. Bahajat pada rofok saja. Habis tu bal, bahkan. Bal ni kalau belajar bahasa Arab dia panggil bal idrab. Dia panggil di sini dia panggil bal, dia panggil idrab intiqali. Tapi saya tak mau bahas tu payah tu. Bahkan yatimmu maknaha. Bahkan sempurnalah oleh maknanya. Bahkan sempurnalah oleh maknanya. Maknaha tu jadi i'rab jadi fa'il tu. Kat ini. Sama tak i'rab satu-satu Kalau Ustaz Nuzul ada saya suka i'rab satu tu. Bahkan sempurnalah oleh maknanya. Makna apa? Tu rujuk mana? Siapa tahu? Makna apa? Siapa yang nak jawab? Fi'il. Al-af'al. Rujuk pada al-af'al. Rujuk pada al-af'al. Saya cari satu tu. Rujuk situ. Rujuk pada al-af'al tu. Bahkan sempurnalah oleh maknanya, makna fi'il tadi. Nak sempurna tu illa bil mansubi, melainkan dengan dinasabkan. Melainkan dengan dinasabkan. Melainkan dengan dibaris ataskan. Nasab tu lah. Okey, apa maksud dia? Jadi kita bagi contoh satu Kana. Bagi nampak dulu lah. Sebenarnya nampak dah. Zaidun qa'iman. Baik. Bila sebut kana Zaidun qa'iman ni, kita kata kana tu, dia tak mencukupi dengan rafaq saja. Apa maksud tak cukupi dengan rafaq? Baik Cuba qa'iman kita tak ada. Qa'iman tak ada. Kita buang qa'iman. Okey. Macam mana terjemah dia? Jarwana. Macam mana terjemah ni kalau kana Zaidun ni? Tolong terjemah. Nak terjemah macam mana kana Zaidun? Kat ini. Adalah Zaidun Adalah Zaidun. Baik. Kita sebut adalah Zaid tu agak-agak faham tak? Kat ini. Setakat tu yang kita kana Zaidun adalah Zaid. Faham tak? Tak, ayat tak lengkap. Tak faham. Sebab tu dia kata tidak memadai dengan rafaq saja. Habis tu bahkan sempurna oleh maknanya, makna fi'il tadi. Nak kita nak sempurnakan makna fi'il tadi tu melainkan dengan dinasabkan. Mesti kena ada satu benda. Apa dia? Kita menjawab Zaidun qa'iman. Nak sempurnakan makna bagi Zaid tadi tu, tak dapat tidak mesti ada satu perkataan, ada satu kalimah yang boleh sempurnakan makna rafaq tadi. Apa dia? Qa'iman. Adalah Zaid itu berdiri. Kita sebut adalah Zaid itu berdiri, kita faham ke tidak? Faham tak tidak? Faham ke tidak? Faham. 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 Tapi kalau tak ada
Baris tak ada nasab tadi, dia makna tak sempurna. Apa makna? Tak faham. Kana Zaidun, adalah Zaid tu. Orang pun nak tunggu apa dia ada Zaid tu. Zaid tu ada apa? Oh, Zaid tu berdiri. Faham dah makna dia. Tapi sebab tu dia berhajat dengan nasab. Sebab tu kena ada nasab tu. Itu kita panggil fa'lun madin naqisah. Tu kalau orang tanya esok. Ni jarang kitab-kitab. Kalau kita beli kitab Rumi, kitab moden-moden tu jarang dia bahas begini. Tak adalah. Saya tak pastilah. Siapa yang ada kitab Rumi tu, dia ada bahas macam ni tak? Dia cerita tak benda ni? Hajar Rana ada guna? Kitab apa? Kitab moden. Siapa guna kitab moden? Kak ini kan? Tak ada, Ustaz. Kak ini ada guna, dia ada bahas macam ni? Tak ada. Ni penting ni. Ni penting Memang orang tak tanya, tapi kita ni belajar tu biar kita detail kan. Jadi kata, kana Zaidun qa'iman. Orang pun tanya, kana tu apa? Kita cakap fi'il madi nakis. Kenapa panggil fi'il madi nakis Kenapa tak cakap fi'il madi je? Kalau tanya. Sebab dia panggil fi'il madi nakis tu, kerana dia tak memadai dengan rafa'. Bahkan dia tu berhajat ataupun bahkan nak sempurna makna dia tu melainkan dengan ada nasab. Orang dengar pun dengar, faham terus. Kalau orang dengar pun, dia ni ngajar ni detail ni, baru faham. Tapi kalau kita sebut i'rab saja, kita kata kana Zaidun qa'iman. Kana tu fi'il madi nakis. Itu pun orang angkat tangan aja orang nak. Boleh bahas kana. Tapi kalau orang tanya sebab, nak jawab kita tak boleh dah. Kita tak ada modal nak jawab. Tapi dalam periksa dulu pun tak ada macam ni Sekolah-sekolah tak ada. Jarang lah. Kalau di Azhar tu mungkin ada Di Azhar tu mungkin dia tanya soalan macam ni. Boleh jadi. Allah alam lah. Siapa ambil lurah tu. Tapi kalau pondok macam tu lah, dia bahas gitulah. Habis. Boleh kita settle sikit, settle masalah ni. Qala al-musannif rahimahullah. Siapa tak faham boleh tanya. Hari ni bab dia penting sikit Bab hari ni dia menarik sikit. Sebab kita bahas kana tu dia i'rab dia nama apa? Kita panggil fi'il madi nakis. Kalau itu cara bahasa Melayu cakap. Kalau bahasa Arab panggil fi'lun madin naqisatun. Tak kena. Fi'lun madin naqisun. Tu. Ajar Farida faham? Faham, Ustaz. Okey. Saya kalau tak tanya soalan tu, saya anggap faham semua Dia tak ada payah. Cumanya kita dah terang dah tu. InsyaAllah faham tu. Hajar Ina Abdullah faham? Hajar Ina Abdul Hamid faham? InsyaAllah faham, Ustaz. Okey, baik. Okey, kalau faham, kita pergi seterusnya. Saya padam ni kena tulis tu. Ini kena tulis sebab kerana kita tak ada. Tapi dalam Mutasajidan ada. Tapi tak syarah dia lah. Ajar Rana. Cuma kita nak terjemah tu payah. Saya dah terjemah, saya siap Saya padam Okey. Jadi berbalik pada contoh kita tadi, amsa. Zaidun Ghaniyan. Dia kitab Matan Jami'ah ni walaupun kecil, kita boleh tinggikan dia. Kita boleh upgrade dia. Macam apa orang kata contohlah kereta Wira. Nak upgrade jadi tetap turbo ke apa boleh. Nak jadi laju boleh. Contoh tukar enjin ke. Contoh. Kitab Matan Jami'ah boleh kita upgrade. Kalau nak pakai biasa macam tu boleh Tak salah, tak mau tambah spare part, biar itulah. Boleh bawa setakat boleh lah 120 itu 140 boleh. Contohlah Kalau nak upgrade boleh. Kita upgrade ke Matan Jami'ah tu tinggi sikit. Tinggi macam mana? Bukan tinggi siapa tak faham, tidak. Tinggi tu boleh kita kita faham. Ibaratnya kereta Wira kita upgrade tu boleh kita bawa walaupun laju tapi dia tak bergegar.
Ibarat gitulah. Ya zaman kita nak buat biasa pun boleh, nak upgrade pun boleh. Amsa Zaidun qa'iman. Bukan. Apa contoh? Ghaniyan. Kita upgrade ni, kita nak bagi faham. Bukan upgrade nak. Kita kata kita pandai, kita nak upgrade tinggi. Tidak. Cuma kita nak bagi detail kan. Amsa Zaidun ghaniyan. Jadi Amsa tu kalau orang tanya, nama apa Amsa ni? Tu. Sama dengan kana juga sama Kita menjawab fi'lun madin naqisun. Sebab saya tak tulis sini lah, sebab kita dah bagi taji dah, kita tahu. Zaidun tu isim bagi kana. Kita buat lagi ringkas je. Isim kana. Isim amsa. Allah, tinggal kana lah. Isim, amsa. Ghaniyan. Khobar amsa. Kalau bahasa Arab cakap ni dia tak ada khabar. Khabarun amsa atau khabaru amsa. Ismu amsa. Kalau Arab cakap gitu, dia baca cara idhafat kat ini. Kalau baca cara sifat mausul dia cakap khabarun, tak boleh cakap khabarun. Khabaru amsa. Ismu amsa. Yang macam ismun amsa. Itu jadi sifat. Ni bukan sifat, ni idhafat. Itu nanti kita bahas. Cara nak baca nanti, cara nak baca, kita baca last sekali. Nanti bila sampai habis Jumiah ni, baru kita baca tu sedap sikit. Tu. Ismu amsa, khabaru amsa. Tu senang. Jadi bila amsa, fi'lun madin naqis. Nanti orang tanya apa fi'il madin naqis? Fi'il madin naqis ni sebab fi'il madi. Fi'il madi tu maklumlah, fi'il. Tapi cuma naqis. Bila ada naqis tu yang kita nak terang tadi tu. Sebab bila sebut naqis, dia tidak mencukupi dengan rafa'. Bahkan nak sempurnakan makna dia mesti dengan nasab. Kita jawab gitu je. Bahkan ataupun tak faham, bahkan tak dapat tidak nak dia kena ada nasab. Terjemah ikut cara macam mana pun asal orang faham boleh. Habis. Jadi amsa Zaidun ghaniyyan kita terjemahnya. Telah jadi Zaid itu ghaniyan yang kaya, seorang yang kaya. Ghani ni kaya tapi terjemah tu tak apa nak ni kita bagi sekali lalu lah. Asal amsa ni maksud amsa pada lughah pada asal berpetang-petang. Tapi bukan nak berpetang-petang kan? Berpetang-petang Zaid itu yang kaya. Berpetang Zaid itu ialah seorang yang kaya. Tak kena. Adalah Zaid itu seorang yang kaya. Itu saya terjemah moden tu. Ajar zaman. Kalau yang terjemah cara pondok gini. Telah jadilah Zaid itu yang kaya ia Zaid. Itu baru terjemah cara pondok. Ajar zaman. Tadi moden. Kita main dua-dua sekali. Turas pun kita ikut. Moden pun kita pergi sekali. Sebab kita duduk dalam moden lah. Zaman moden. Tapi turas pun jangan lupa. Jangan kita lupakan. Cara terjemah yang betul. Kalau cara terjemah yang betul. Telah jadilah Zaid itu. Yang kaya ia Zaid. Kalau terjemah moden, seorang yang kaya ia Zaid. Tapi faham dah seorang kaya tu kena pada Zaid dah lah. Tapi cumanya nak cerita khobar tu dia kita dah maklumkan. Jadi khobar tu mesti dibaik kembali pada Zaid. Yang kaya ia Zaid. Habis itu. Cara terjemah lah saya bagi tahu tu tak mau kita lupa cara turas
Cara turus dengan cara moden. Moden ni kita sebab duduk dalam zaman moden. Hanya zaman. Ada setengah orang tu dia guna moden saja. Dia tinggalkan turus, tak mau. Kita boleh pakai dua-dua lah. Ha. Yang penting turus tak boleh tinggal langsung. Ha. Zaman sekarang orang dia pelekehkan benda turus. Ada terjemah macam ni tak kena. Padahal terjemah tu yang paling tepat sekali. Cuma orang dulu dia guna terjemah tu paling tepat. Baik, habis. Kemudian kita kata asbaha. Kat pukul 12 dah. Saya kena ambil anak ni. Asbaha nanti tak panjang nak asbaha dia. Asbaha al-bardu syadidan. Asbaha boleh sempat-sempat. Ni contoh je. Saya padam Satu lagi. Kebetulan ini tak ada kelas Zuhur. Satu lagi. Asbaha. Minggu ni relax sikit saja. Asbaha al-bardu. Azim. Di bardu pula dah. Asbaha. Saya ambil contoh kitab je. Malah nak buat contoh sendiri. Senang. Saya tolong terjemah je. Asbaha al-bardu syadidan. Ni boleh terjemah pagi boleh. Bardu ni apa Sejuk tak silap tak? Sejuk. Pagi ni sejuk. Ataupun telah jadilah sejuk itu yang bersangatan. Telah jadilah. Ataupun kita berpagi-pagilah sejuk. Sejuk itu yang bersangatan. Bersangatan ni maksudnya terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Syadid ni kita main bersangatan. Kan kalau kita jumpa orang cikgu garang-garang kan. Kita kata orang ni syadid. Syadid ni kalau bahasa baru moden dia panggil tegas. Oh, cikgu ni syadid sungguh. Tegas sungguh. Straight kita kata, straight. Bahasa Arab panggil syadid. Orang ni syadid sungguh dah buat kerja. Straight sungguh. Strict Ustaz. Ha? Strict. Apa? Straight. Betul? Strict. 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 Kita panggil tegas. Tegas betul? Strict. Tegas. Kalau macam mana? Betul, tegas betul. Tapi kalau dia dalam bahasa Arab, itu bahasa moden. Kalau yang bahasa lama, syadid ni panggil bersangatan. Telah jadilah sejuk itu. Bardu ni sejuk, barat. Sejuk Telah jadilah sejuk itu yang bersangatan. Tapi tak kenalah cakap telah jadilah sejuk itu yang strict. Tak kena. Itu kena sifat pada orang. Syadid ni dia lafaz mustarak. Di mana dia boleh guna yang untuk orang boleh, untuk benda boleh, tak apa. Tapi kita tengok makna dia lah. Itu maksud dia. Jadi asbah ni macam biasa. Fa'il madin nakis. Fa'ilun madin nakisun. Al-bardu isim bagi asbaha. Syadidan khabar bagi asbaha.
Ya, error tak ada payah lah. Satu kita dah tahu senang. Nampak lagi aja kau zaman? Senyap je zaman, letih apa. Makan kami banyak enam malam. Ha? Ini tak terkata. Aja kau zaman. Ada ke tak? Oh, letih. Hmm. Lalu makan malam. Dia kambing. Haji kau zaman. Ini tanya soalan ni senyap ni. Haji ni. Gimana dah? Ada. Tak apalah. Rehat lah. Habis. Tu asbaha Okey, baik. Esok kita sambung lagi. Wa adha. Wa adha. Masa adha ni duha tu, waktu duha tu. Tapi bukan waktu duha tu lah. Tapi dalam kalau ini lain lah. Esok kita bahas Wa adha wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Faham lagi semua Ada Rana? InsyaAllah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua.